Kita intro dulu. La 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 la. Kalau nak siasat, siasat semua sekali. Jangan siasat sebelah pihak je. Itu namanya tak adil. Tak mengikut rule of law. Pelaksanaan undang-undang ini mestilah adil dan dilihat adil. Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kembali sekejap berkenaan dengan cerita langkah Dubai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dah lama tak cerita pasal langkah Dubai kan? Di mana baru-baru ini, macam mana yang kita sedia maklum, Ketua Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri iaitu Syamsul Iskandar Mat Akin. Orang yang sama yang kalah dengan Zaid Amidi dekat Bagan Datuk ketika PRU yang ke-15 dulu telah membuat satu laporan polis meminta polis menyiasat semua pihak yang dikatakan terlibat dalam konspirasi langkah Dubai, di mana siasatan ini dijalankan di bawah Seksyen 124C Akta SOSMA, iaitu tuduhan untuk mengganggu gugat perjalanan demokrasi berparlimen, di mana kalau tak salahnya adalah dalam beberapa puluh kod laporan polis telah dibuat di seluruh negara. Itu berdasarkan kenyataan daripada Ketua Jabatan Siasatan Jenayah iaitu Datuk Suhaili. Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Husin telah menamakan 3 orang influencer yang menyebelahi Perikatan Nasional ataupun yang menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Salim Iskandar, Sir Azri dan juga Cikgu Bat sebagai antara suspek utama yang perlu untuk hadir ke balai polis bagi membantu siasatan memberikan keterangan kepada pihak polis berhubung dengan langkah Dubai ini. Diorang nak Raja Putra, tapi Raja Putra ada dekat London sana, so tak dapat. 3 orang ini pun jadilah. Dan petang semalam, petang Jumaat, ketiga-tiga insan yang telah dinamakan oleh Tan Sri Razaluddin itu telah pun menghadirkan diri ke Balai Polis Tapak untuk membuat laporan polis dan juga untuk memberikan keterangan kepada pihak polis dengan rela hati tanpa sebarang paksaan. Bahkan Cikgu Bat mengatakan bahawa beliau belum dipanggil polis lagi, tetapi beliau dengan rela hati untuk pergi ke balai polis untuk memberikan keterangan. Tetapi sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang perkara ini, tuan-tuan dan puan sekalian, sebab ada benda yang saya nak ulas pasal hal ini, kita tonton dahulu keratan berita daripada Malaysia Gazette yang merakamkan percakapan daripada peguam mereka iaitu Saudara Rafiq Rashid di hadapan Balai Polis Tapak semalam. Jemput tonton. So hari ini, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Tan Sri KPN, tanpa sebarang paksaan, dengan rela hati untuk bantu siasatan dan demi rakyat. 3 yang telah dinamakan oleh Tan Sri KPN telah pun hadir hari ini. Kita tahu Sir Azri, Cikgu Bat dan juga Salim Iskandar telah dinamakan. Tetapi sebelum mereka masuk ke dalam, dikatakan siasatan adalah menurut Seksyen 124C, C besar, Kanun Keseksaan, iaitu cubaan untuk mengadakan aktiviti yang dikatakan sebagai memudaratkan demokrasi berparlimen. Suka saya ingatkan bahawa pada 9 hari bulan, 10 hari bulan, iaitu 2 hari berturut-turut, ramai rakyat Malaysia yang telah membuat juga laporan polis terhadap Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Setakat ini kami difahamkan ada lebih kurang 70 laporan polis seluruh negara, yang menariknya bermula dari mata air di Perlis sehinggalah ke Tuaran di Sabah. Dan mengambil arahan daripada mereka-mereka ini, saya kemudiannya semalam jam lebih kurang 5.20 hingga 5.45 petang telah mengutus satu email kepada Tan Sri Razaluddin Husain, iaitu Tan Sri Ketua Polis Negara, memohon untuk laporan-laporan polis ini terhadap Ketua Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk diambil tindakan siasatan yang telus, siasatan yang terbuka, siasatan yang adil dan siasatan yang ikhlas. Kalaulah Tan Sri KPN dan pasukan penguatkuasaan PDRM boleh mengambil jangka masa 2 atau 3 hari untuk memanggil mereka bertiga berdasarkan sasu siasatan polis atau laporan polis yang dibawa oleh Ketua Setiausaha Politik Perdana Menteri, maka saya mengujarkan kepada pihak berkuasa, gunakanlah pendekatan dan kaedah yang sama kerana Syamsul Iskandar mahupun Perdana Menteri tidak melebihi undang-undang. Undang-undang yang paling tinggi dalam negara kita. So kita telah pun hantar email kepada Tan Sri Ketua Polis dan juga kita telah pun CC kopi tersebut ke semua laporan polis tersebut. 43 dalam tangan kita, 30 lagi dalam tangan Cikgu Bat. Kita telah hantar kepada juga CC kepada Datuk Seri Suhaili Muhammad Zain, iaitu pengarah Jabatan Siasatan Jenayah. So kita harapkan pada masa yang sama perkara ini juga diberi perhatian untuk siasatan. Perkara kedua yang ingin kita nyatakan adalah di kala Perdana Menteri
menyatakan ingin sebenarnya keluar dan menunjukkan bahawa negara ini mesti memerangi rasuah dan telah menyatakan akan mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang jerum bukan lagi ikan bilis, mengapakah aktivis-aktivis sosial yang hampir setiap hari ingin membongkar kelemahan-kelemahan dan juga isu-isu integriti kerajaan, mereka ini pula dipanggil untuk disoal siasat, sedangkan kebebasan bersuara di Malaysia itu terjamin di bawah Perlembagaan Persekutuan, dan kalaupun aktiviti memudaratkan demokrasi berparlimen itu mesti ada keganasan. Ini tidak ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang telah disampaikan oleh Rafiq Rashid itu tidak lain tidak bukan untuk meminta pihak polis menegakkan rule of law. Maksudnya macam ni tuan-tuan. Macam mana kita tahu ketiga-tiga insan, Salim Iskandar, Sir Azri, Cikgu Bat, mereka ini disiasat di bawah 124C, betul tak? Tetapi dalam masa yang sama, Rafiq telah memaklumkan ada lebih kurang 73 buah laporan polis telah pun dibuat ke atas Syamsul Iskandar di bawah pertuduhan yang sama. Sebab kalau kita nak ikutkan tuan-tuan sekalian, dan benda ini kita dah cerita banyak kali dah, apa yang sedang berlaku sebagai contohnya, katakanlah kalau betul MP-MP ini sedang berusaha untuk menarik kembali sokongan mereka daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga untuk mempersembahkan bukti mereka tidak lagi menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong, benda ini sebenarnya tidak bercanggah dengan perlembagaan. Ini memang tertakluk di bawah peruntukan perlembagaan kepada mereka selaku ahli-ahli parlimen untuk menyatakan sokongan dan sebaliknya. Dan benda pasal ahli sokongan dan sebagainya ini tidak wajib melalui undi tidak percaya semata-mata. Macam saya pernah jelaskan dahulu, peruntukan perlembagaan dia tak sebut pun apa kaedah yang paling tepat untuk menyatakan betapa Perdana Menteri ini dapat sokongan ataupun tak dapat sokongan. Dia tak kata pun wajib buat undi percaya sahaja ke ataupun wajib buat undi tak percaya sahaja ke. Apa sahaja kaedah, termasuklah dengan menyediakan SD-SD, perakuan bersumpah yang dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, itu juga boleh dijadikan sebagai bukti betapa MP-MP ini telah menyatakan mereka tarik kembali sokongan daripada Datuk Seri Anwar. Ini semua memang ada dalam perlembagaan. Kita kena baca perkara 40 Perlembagaan Persekutuan yang harus dibaca bersama dengan perkara 43. Jadi secara asasnya tuan-tuan dan sekalian, apa yang telah disebutkan oleh Rafiq itu menyatakan betapa ketiga-tiga orang ini, ya, mereka disiasat kerana konon-kononnya cuba untuk menggugat perjalanan demokrasi berparlimen. Perkara yang sama juga boleh dikatakan sedang dilakukan oleh Syamsul Iskandar itu sendiri, iaitu menggunakan pihak berkuasa bagi menghalang ataupun cuba untuk mengganggu-gugat perjalanan demokrasi berparlimen. Nampak tak dekat situ? Saya pernah jelaskan dalam salah satu video saya, apa saja perkara yang cuba untuk mengganggu perjalanan undang-undang ataupun perjalanan perlembagaan adalah salah di sisi undang-undang. Jadi tindakan Syamsul ini membuat laporan polis konon-konon yang siasat orang itu bawa sosma, orang ini bawa sosma sebagainya, benda itu adalah unlawful dalam konteks ini tuan-tuan dan sekalian. Kerana itulah laporan polis telah dibuat oleh ramai orang, 70 lebih orang tadi, untuk minta pihak polis siasat pula Syamsul Iskandar ini atas tuduhan yang sama. Tetapi setakat ini kita tak pernah dengar lagi lah Tan Sri Razorudin kata kita akan panggil juga Syamsul Iskandar untuk membantu siasatan sebab dia telah menghalang perjalanan perlembagaan, telah menghalang hak ahli-ahli parlimen ini untuk menyatakan keputusan ataupun pendirian. Betul tak? Menyebut tentang panggil orang-orang pihak kerajaan untuk bantu siasatan pasal langkah Dubai ini, ada satu lagi benda yang pelik dan benda ini pernah juga saya utarakan tak lama dahulu. Polis sibuk nak panggil orang-orang macam Cikgu Bat, macam Salim, macam si Azri. Tetapi langkah Dubai ini, siapa yang mula-mula sebut istilahnya? Salim, Cikgu Bat, Sir Azri? Bukan. Bukan mereka yang mula-mula sebut tentang langkah Dubai ini. Yang mula-mula sebut tentang nama langkah Dubai ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah Timbalan Ketua Pengarah JECOM, iaitu Ismail Yusof. Dia yang sebut benda ini dulu. Dia yang telah menyatakan kepada media pada awal Disember tahun 2023 ada langkah Dubai yang bertujuan untuk menggulingkan Perdana Menteri. Beliau sebut dulu. Orang lain tak sebut benda ni. Beliau yang sebut. Jadi kenapa agaknya polis tak panggil Ismail Yusof? Sedangkan kalau Ismail Yusof dah sebut benda itu sebelum orang lain sebut, bermaksud Ismail tahu tentang butiran langkah Dubai itu. Jadi, kenapa tak bagi Ismail saja? Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Zahid Hamidi pun patut dipanggil juga oleh pihak polis sebab Zahid sendiri telah mengaku dia tahu tentang gerakan untuk menjatuhkan kerajaan. Apa kata dia ada dokumen macam tu lebih kurang. Jadi, kenapa Zahid tidak dipanggil untuk membantu siasatan berkenaan dengan langkah Dubai ini?
Kenapa hanya pihak pembangkang sahaja ataupun mereka yang dikatakan berkomplot untuk menjatuhkan kerajaan itu panggil? Kenapa tidak dipanggil mereka yang mendakwa mengetahui tentang perkara ini at the first place? Di sini berlaku beberapa kepincangan akibat daripada pihak polis terpaksa menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka berdasarkan kepada arahan ataupun suruhan pihak-pihak tertentu. Kita faham, polis ini tersepit. Mereka merupakan satu badan yang terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri, terletak di bawah kerajaan. Jadinya mereka terpaksa bertindak dengan satu konflik of interest dekat sini. Mereka terpaksa bertindak atas permintaan pihak-pihak tertentu yang merupakan ada interest terhadap mereka sebenarnya. Jadi benda itu yang menyebabkan polis ini terpaksa juga bertindak walaupun nampak macam kelakar. Hanya panggil sebelah pihak tapi tak panggil sebelah pihak yang lain. Sedangkan kedua-dua pihak ini pun ada juga laporan polis dibuat ke atas mereka. Betul tak? Di sinilah kita harap sangat-sangat polis selepas ini tolonglah keluarkan daripada KDN, letakkan direct di bawah Yang di-Pertuan Agong, macam mana Angkatan Tentera diletakkan di bawah Yang Pertuan Agong. Lagipun polis kan ada nama Diraja Malaysia. Tak sepatutnya polis ini terus kekal di bawah kerajaan, di mana perkara ini pastilah akan menyebabkan polis tidak akan dapat bertugas dengan bebas kerana tetap akan ada pengaruh daripada kerajaan. Berbalik tentang cerita pengaruh kerajaan dan sebagainya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melahirkan rasa kecewa saya terhadap ucapan ataupun kenyataan daripada Tan Sri Ketua Polis Negara. Di mana ketika mengulas berkenaan dengan laporan polis yang telah dibuat oleh Syamsul Iskandar itu, Tan Sri Ketua Polis telah dilaporkan berkata, kalau dah cukup SD, kenapa tak ada Agong saja? Dia punya kenyataan ini bagi saya adalah kenyataan yang minta maaf, kurang cermat dan juga tidak sepatutnya dituturkan oleh Ketua Polis Negara. Sebab benda-benda berkaitan dengan kenapa tak ada Agong saja kalau ada SD sebagainya, ini secara asas dia ada vibe kenyataan daripada Saitro daripada pihak kerajaan. Nampak tak dekat situ? Hanya Saitro saja yang akan keluarkan kenyataan sebegini. Ketua Polis Negara sepatutnya bagi saya lah tidak perlu terlibat dengan lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi berkenaan dengan kalau kau dah ada SD kenapa kau tak ada Agong saja dan sebagainya, kenapa kau nak duduk berkonspirasi belakang-belakang. Itu bukan tugas Ketua Polis Negara untuk menyatakan perkara tersebut. Ketua Polis bagi saya lah sepatutnya hanya menyatakan okey, kita terima laporan polis daripada Syamsul Iskandar dan kita akan panggil beberapa pihak yang dikatakan terlibat dalam hal ini, dan kita harapkan orang ramai supaya bertenang dan jangan menyebarkan spekulasi yang bukan-bukan. Itu cukup. Tak payah kita nak memanjangkan, seolah-olah macam nak memanjangkan kalam daripada kerajaan. Oh, kau dah SD kenapa kau tak minta kat jumpa Agong dan sebagainya. Saya tak nak cerita tentang prosedur untuk jumpa Agong. Yang itu saya yakin Tan Sri Ketua Polis Negara jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih tahu berbanding dengan saya. Jadi, kerana pengalaman dan tahu itulah, saya merasakan satu perkara yang sangat-sangat pelik bila Tan Sri Ketua Polis boleh berkata sedemikian. Yang bagi saya kurang pantas untuk beliau menyebutnya atas kapasiti beliau selaku Ketua Polis Negara. Minta maaf, bukan untuk mengkritik atau merendahkan beliau, tetapi sekadar satu teguran dan juga satu pandangan betapa benda-benda inilah yang akan menyebabkan rakyat memandang Ketua Polis Negara ini hanyalah sekadar seorang yang bertindak bagi pihak kerajaan, bukan bagi pihak rakyat. Tapi apa-apa pun, kita balik pada topik kita tadi. Bak kata Rafiq, memang sekarang ini kita nak tengok sejauh mana tindakan polis. Adakah polis akan memanggil juga Syamsul Iskandar, sebab beliau juga dengan report polis tersebut telah mengganggu gugat perjalanan demokrasi berparlimen, dan juga kita nak tengok adakah rule of law benar-benar ditegakkan dalam hal ini. Tetapi macam yang kita selalu katalah, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja. Dulu mereka kata mereka akan reformasi segala-galanya. Mereka akan pastikan agensi-agensi penguatkuasaan macam polis ke SPRM ke tidak disalahgunakan oleh kerajaan untuk kepentingan mereka. Tapi nampak gayanya benda-benda yang dilongkan itu semua tinggal tong sampah sajalah. Nak buat macam mana? Sania Hamzan dah kata macam ni kan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.